Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Osman, bernombor metrik 278677. Saya daripada kumpulan A. Tajuk saya mengenai masalah sosial, iaitu masalah perceraian dan polisi atau akta yang digunakan kerajaan untuk menangani masalah perceraian ini. Masuk perceraian. Perceraian ialah perihal kejadian berlaku antara suami isteri. Perceraian bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan kadi. Perceraian dari segi bahasa bermaksud berpisah. Dari segi istilah pula bermaksud keruntuhan hubungan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Perceraian melibatkan kerosakan hubungan silaturahim antara dua keluarga, anak-anak, mahkamah dan masyarakat. Ia bukan suatu yang manis, tetapi sangat pahit dan perit bagi mereka yang melaluinya. Perceraian yang biasa kita dengar atau yang diamalkan oleh orang Malaysia ialah cerai melalui lafaz talak yang hanya boleh dibuat oleh suami. Talak adalah hak suami kerana hanya suami yang boleh melafazkannya. Perceraian adalah jalan terakhir jika semua usaha memulihkan perkahwinan gagal. Ini kerana perceraian memberikan kesan buruk bukan sahaja pada pasangan suami isteri tetapi kepada anak-anak, keluarga terdekat dan masyarakat. Dahulu di Malaysia secara lazimnya pasangan suami isteri yang bergaduh akan lafaz talak atau mentalakkan isterinya. Jika isteri yang ke mahkamah syariah, isteri akan memohon fasakh. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan, jenis-jenis perceraian dapat dibagikan kepada beberapa bahagian, iaitu 1. Talak, yang kedua fasakh, yang ketiga huluk atau telebus talak, yang keempat lian dan kelima zihar. Perceraian berlaku disebabkan yang pertama tiada kesefahaman. Masing-masing tidak faham akan peranan berumah tangga. Yang keduanya tidak bertanggungjawab. Suami atau isteri yang tidak melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Yang ketiga kahwin muda. Sebuah hubungan itu tidak matang dan mudah untuk membuat keputusan yang tidak bagus. Yang keempatnya campur tangan mertua. Yang kelima ketagihan dadah. Yang keenam curang dengan pasangan. Yang ketujuh enggan dimadukan. Seorang suami atau seorang isteri yang hendak bercerai hendaklah menyerahkan suatu permohonan untuk perceraian kepada mahkamah dalam borang yang ditegakkan disertai dengan suatu akaun mengandungi butiran yang diperlukan seperti mengenai perkahwinan itu, sebab-sebab hendak bercerai, suatu pertanyaan tentang sama ada apa-apa dan jika ada apakah langkah yang telah diambil untuk mencapai perdamaian. Syarat-syarat apa yang perjanjian berkenaan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak daripada perkahwinan itu. Jika ada peruntukan bagi pemeliharaan dan jagaan anak-anak daripada perkahwinan itu. Jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang diperolehi melalui usaha bersama pihak itu. Jika ada atau jika tiada suatu persetujuan terhadap tersebut telah dicapai cadangan pemohon mengenai hal-hal itu dan butiran-butiran mengenai perintah yang dipohon. Selepas menerima suatu permohonan untuk perceraian, mahkamah hendaklah menyebabkan satu saman diserahkan kepada pihak satu lagi itu bersama-sama dengan satu salinan permohonan itu dan akaun berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah mengarahkan pihak yang satu lagi itu hadir di hadapan mahkamah untuk membolehkan mahkamah menyiasat sama ada pihak yang satu lagi itu bersetuju atau tidak terhadap perceraian itu. Jika pihak yang satu lagi itu bersetuju terhadap perceraian itu, mahkamah berpuas hati selepas siasatan dan penyiasatan yang wajar bahawa perkahwinan itu telah berpecah dan tidak dapat dipulihkan. Mahkamah hendaklah menasihatkan suami supaya melafazkan satu talak di hadapan mahkamah. Mahkamah hendaklah merekodkan fakta satu talak telah dilafazkan itu dan hendaklah menghantarkan satu salinan rekod itu yang diperakui kepada pendaftar yang berkenaan dan kepada ketua pendaftar untuk didaftarkan.
jika pihak yang satu lagi itu tidak bersetuju terhadap perceraian itu, atau jika mahkamah berpendapat bahawa ada kemungkinan yang munasabah bagi suatu perdamaian antara pihak-pihak itu, mahkamah hendaklah dengan secepatnya yang mungkin melantik satu jawatan kuasa perdamaian terdiri daripada seorang pegawai agama sebagai pengurusi dan 2 orang lain sebagai untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bagi pihak isteri, dan merujukkan kes itu kepada jawatan kuasa itu. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.